Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini saya diarahkan oleh Tuan Mudir lah. Dia kata kita stop sekejap tadabbur, kita baca dahulu perbahasan mengenai tauhid, dipanggil risalah tauhid. Nota-nota ada saya sediakan tadi. Perbahasan mengenai tauhid. Sebenarnya dalam bila kita mengaji tafsir di Pondok Darul Ulum Jertih, pengajian ini merupakan wajib untuk Maulana Hadi bagi sanad. Kita tidak ada pilihan. Dia kena menduduki, dan jangan tidurlah, menduduki risalah tafsir. 4 tajuk. Yang pertama dipanggil Muqaddimah Tafsir, yang kedua Muqaddimah termasuk jenis-jenis ayat-ayat tafsir lah. Yang kedua dipanggil Fawaid Tafsir, faedah-faedah tafsir. Kitab yang ketiga dipanggil Perbahasan Tauhid yang kita nak baca hari ni. Dan kitab yang 4 dipanggil Perbahasan Ilah. 4 kitab. 4 kitab, satu kitab tebal-tebal tapi dia ringkaskan. Dia ringkaskan padat sekadar 2-3 hari saja. Sepatutnya dia kata 10 hari, tapi Maulana Hadi dia cuba ringkaskan. Macam kita nak belajar malam ini, kitab daripada Hujatullah Al-Balighah ini, daripada Syekh Waliullah Al-Dehlawi. Tebas buku dia, tapi Maulana Hadi dah berulang kali dia ringkas. Cuma sekadar mungkin kita boleh habis dalam masa 2 jam untuk perbahasan tauhid, insya-Allah. 2 tajuk yang kita akan bahaskan untuk pengenalan tauhid ini, perbahasan tauhid, iaitu perbahasan tauhid, dan yang kedua perbahasan mengenai ilah. 2 sesi, 4 sesi saya insya-Allah lah. 4 sesi kita cuba usahakan. Kenapa benda ini penting sangat? Pasal bila kita baca Quran, sama ada terjemahan Quran atau membaca tafsir Al-Quran, tanpa kita faham risalah tauhid, tak nampak. Kalau nampak pun tak jelas nampak tersebut. Nak suruh nampak dengan jelas, dengan terang, maka kita tidak ada pilihan, kena faham apa itu perbahasan tauhid. Dan perbahasan tauhid ini dia berkaitan dengan akidah. Tauhid dengan akidah, kadang-kadang orang sebut sekali apa dia tauhid, apa dia akidah. Tauhid ialah mengesahkan Allah. Dari segi syariahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu sahaja ya Allah aku beribadat, dan kepadamu sahaja Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Mengesahkan Allah dalam beribadat, mengesahkan Allah dalam zikir, mengesahkan Allah dalam perbuatan, segala-galanya itu dipanggil tauhid. Akidah pun apa dia akidah? Akidah ialah dalaman kita. Yakni akidah ialah kita ada ikatan ataupun meyakinkan kita, yakin dan percaya kepada tauhid tadi, barulah akidah yang jelas. Kenapa pentingnya akidah? Kegagalan kita memahami akidah ataupun berbezanya akidah kita sebagaimana akidah dan diwahyukan, dan berbezanya akidah kita sebagaimana akidah yang dijelaskan oleh Nabi sunnah, menyebabkan akidah kita jauh lagi. Dan hukum orang yang akidah lagi ialah mereka kalau masuk neraka kekal selama-lamanya. Bahaya, sebab tu kita kena tawajjuh, kena beri perhatian kepada istilah tauhid. Pasal kita akan belajar jenis-jenis tauhid, jenis-jenis syirik, kenapa berlakunya syirik, apa-apa dia jenis syirik. Semua ini akan dibahaskan. Dan Al-Quran sebagai besar Al-Quran cerita bab ni. 80% Al-Quran cerita bab tauhid dan akidah. Allah nak mengenalkan diri dia, bagaimana nak memuja dia, bagaimana nak memuji dia, semua berkaitan dengan tauhid. Cuma
Kalau kita tafsir Quran berdasarkan bukan tauhid, maka tak menepati tafsir yang sebenar. Pasal ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran sekadar 500 ayat saja. Daripada 6,000 lebih ayat, maknanya 500 hingga 600 saja ayat yang berkaitan hukum hakan, berkaitan dengan jual beli, kejahatan-kejahatan, mencuri, merokok, zina, hanya sampai 500 ayat saja. Lebih 80% dia bincangkan bab akidah, bab kesyirikan. Pasal apa? Dosa-dosa yang lain tidak ada masalah apa, bertobat Allah akan ampunkan. Tapi dosa syirik ini dosa yang kalau kita tak faham dia, kalau kita iktikad dia, maka mati tak sebab bertobat lantaran tak faham, neraka kekal selama-lamanya. Atau itulah, jangan main-main dengan perkara-perkara akidah dan perkara itu. Dan sebagian besar manusia tak sedar, walaupun ilmu tinggi tapi tanpa belajar tak sedar. Walaupun hafiz Al-Quran, berkali-kali baca Al-Quran, tapi bila Allah tak tunjukkan pasal akidah, mereka akan hanyut. Dan contoh golongan Berelwi di India, memang hebat, paling hebat di dunia dari segi fiqh, tapi akidah lari. Itu masalah. Maka kita kena beri berkenan. Dan kita akan belajar juga bab orang Arab. Kenapa belajar orang Arab? Orang Arab jahiliah, bukan orang Arab sekarang ni. Orang Arab jahiliah yang mereka mula-mula terima Al-Quran, dan kesan daripada tauhid dan akidah mereka larilah. Salah satu hikmah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak memperbetulkan akidah orang Arab jahiliah. Bagaimana ahwal orang-orang Arab jahiliah ketika itu, akidah dia macam mana, tauhid dia macam mana. Jadi Allah nak memperbetulkan akidah dia orang ni, takut masuk neraka jahanam selama-lamanya. Allah utuskan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan Al-Quran untuk Nabi cerita apa dia kesalahan-kesalahan akidah, sama ada yang akidah ataupun kesalahan-kesalahan amalan yang diamalkan oleh orang Arab jahiliah. Kita akan belajar nanti apa dia persamaan-persamaan dengan Islam dari segi akidah, apa dia persamaan-persamaan dengan Islam dari segi amalan, apa dia perbezaan-perbezaan dengan orang Islam dari segi akidah, apa dia perbezaan-perbezaan dengan orang Islam dari segi amalan. Mana-mana yang sama, Allah biarkan, diteruskan akidah, teruskan amalan. Mana-mana yang berlainan, Nabi ajak memperbetulkan. Jadi bila Nabi memperbetulkan akidah dia orang lah, maka dia orang bangun lawan Nabi. Itu je. Bukan soal Nabi baca Al-Quran, dengar suara Al-Quran, dengar mereka marah, bukan. Mereka marah bukan kerana ni. Mereka marah kerana akidah mereka lari tak sama dengan apa akidah yang Nabi ajar dan mereka. Pasal akidah la ilaha illallah, tiada ilah yang lain. Tapi tiba-tiba dia kata, dia mengatakan ada ilah. Itu dia sedikit mukadimah kita. Maka kena nak faham Quran, tidak ada pilihan. Kita kena faham awal orang Arab jahiliah zaman dahulu yang Allah turunkan Al-Quran untuk dia mula-mula sekali untuk memperbetulkan akidah dan amalan dia orang. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, banyak sangat akidah dan amalan dia orang ada dengan kita tanpa kita sedari. Kita tak apa, aku orang Islam dah, aku dah baca Quran, hafiz Quran dah, tapi akidah, amalan yang jahiliah ada dalam diri kita lantaran kita tak faham tauhid, kita faham akidah yang dijelaskan oleh ahli-ahli tafsir muktabar. Maka itulah di antara kepentingan dia. Maka kita tengok saya baca kita punya kitab yang dibuat oleh Syekh Waliullah Al-Dehlawi, ringkasan dia tebal, cuma Maulana Hadi ni ringkaskan lebih kurang 25 muka surat saja. Dia beratus-ratus muka surat. Bab pertama kita masuk perbahasan tauhid. Tauhid saya dah cerita tadi, dah cerita apa dia erti tauhid, apa dia erti akidah, dah jelas tadi. Dan satu hadis sahabat pernah tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar wahai Rasulullah?" Nabi jawab, "Dosa-dosa yang paling besar, dosa tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kamu masih mengadakan selain Allah yang memiliki kuasa
tetapi kamu masih lagi mencari selain daripada Allah. Itu definisi dia. Nah, dia punya dosa yang paling besar. Kamu masih mencari lagi, kamu masih bergantung lagi kepada selain Allah, sedangkan Allah buat kamu, Allah cipta kamu. Itu di antara kata-kata Nabi tentang dosa yang paling besar, yang dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah ada sifat, Allah ada sifat dua sifat utama yang Allah ada. Kalau kita mengaji tafsir surah Al-Ghafir, nah, iaitu surah yang dua sifat Allah. Tanzilul kitab minallah, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Bila Imam Radi satu ahli tafsir Fakhrul Razi, bila dia tempat tafsir ayat ni, tanzilul kitab minallahil azizil alim, Allah maha kuat, maha perkasa, maha kudrat, dan Allah maha ilmu. Dua sifat inilah yang kalau orang faham dua sifat Allah yang ini, maka nescaya sifat-sifat yang lain mereka akan faham. Dua sifat ni, dua sifat kudrat, dua sifat ilmu, sifat zati Allah. Sifat ini yang ada pada Allah tidak ada pada orang lain. Yang ada dipanggil ata'iyah. Ata'iyah ni sifat pemberian Allah kepada Nabi ke, kepada wali ke, itu pemberian Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Tapi sifat Allah utama, sifat ilmu dan sifat kudrat. Dan kalau kita tahu hanya Allah ada sifat ilmu, Allah maha mengetahui segala-galanya, Allah maha kudrat segala-galanya, tidak ada manusia yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita meyakini hanya Allah ada sifat tersebut. Hanya Allah ada sifat mengetahui, hanya Allah ada sifat kudrat. Tapi lantaran kita tak tahu, kita mula pergi mencari makhluk-makhluk yang lain, mengatakan wali-wali sekian ada ilmu, sebab dia hebat, dia alim, dia orang mulut masa dia orang alim, mesti dia mengetahui, mesti dia ada kudrat. Dia pun pergi jumpa dia tadi. Itulah kesyirikan. Dia tengok orang yang alim dah mati-mati lama, wali-wali mati lama ni, ataupun nabi-nabi, ruru nabi tu, dia pergi minta. Pasal apa? Dia kata dia maha mengetahui, dia maha kudrat. Sedangkan sifat tu hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Radi kata, kalau kita faham dua sifat Allah ini, insya-Allah kita akan faham sifat-sifat Allah yang lain, maka kita tidak akan terjumus ke lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok nota kita. Tauhid ini kalau ikut Syekh Waliullah Al-Dahlawi, dipecahkan kepada 4 bahagian, 4 jenis, 4 tangga dia. 4. Yang pertama dipanggil sifat wujubil wujud. Allah pasti wujud. Pertama, tauhid pertama ni. Mengesahkan Allah pertama, kita kena yakin Allah wajib wujud. Makhluk yang lain selain Allah kadang-kadang wujud, kadang-kadang tak wujud. Terserah dengan Allah. Kalau Allah nak wujud, Allah boleh cipta. Kalau Allah tak nak wujud, Allah tak wujud dengan dia. Hak Allah, pasal dia Allah, maka itu hak Allah. Maka tauhid ini tidak ada masalah. Tidak ada, sikit pun tidak ada pertelingkahan, kecuali orang-orang yang golongan adahriyah, orang yang tak ada agama. Mereka tak percaya dengan Allah. Ini saja sikit saja. Berapa persen atas dunia ini, dia ni saja yang tak percaya adanya Allah, tak percaya adanya Tuhan. Tapi yang lain, majoriti dunia percaya tauhid Allah wujud ini tidak ada masalah. Jadi kita tak payah bincang. Semua manusia tahu yang Allah wujud. Pertama, jelas tak? Tauhid yang pertama, tidak ada orang Arab jahiliah yang kita kata jahiliah pun, dia percaya Allah ada. Yang kita kata dia jahil itu, kita nak belajar ni. Kenapa dia jahil? Adakah dia jahil sebagaimana kita? Tengok baru kita tahu. Yang kedua, tauhid yang kedua, apa benda? Tauhid fil khaliqiyah. Tauhid penciptaan. Ini pun tidak ada masalah apa. Semua agama-agama di dunia, majoriti masyarakat dunia yakin yang penciptaan oleh Allah ataupun oleh Tuhan. Mereka katakan my God, maksudnya itu penciptaan. Dia tahu cipta langit, cipta bumi, dunia ini, langit, bumi, dunia ini ada penciptanya, dan yang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana agama pun kadang-kadang dia kata dia panggil Tuhan, kadang-kadang dipanggil Allah, terserah pada pemahaman masing-masing. Dan ini pun tak ada masalah pun. Orang Arab jahiliah pun, yang kita panggil jahiliah pun percaya. Dalil? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran Allah nukilkan, Allah khabarkan untuk apa?
untuk bagi tahu pembaca-pembaca Al-Quran, orang Arab jahiliah ni bukan jahil seperti mana yang kamu jangka. Dia kata tak ada Allah, dia kata Allah tak cipta dunia ini, tapi mereka tahu. Tapi ada kesalahan-kesalahan lain. Allah nukilkan dalam ayat, contoh ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, surah banyak surah itu, salah satu contoh surah, tak surah lah, tapi banyak dalam Al-Quran Allah ulang. Wala in sa'altahum, jika ditanya kepada mereka, siapa mereka? Orang Arab jahiliah yang kita kata dia jahil tu, yang kita kata dia jahat tu, orang ni. Telantarnya dia, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang buat langit dan bumi? Tanya dia. Allah jawab, la yaqulunallah, nescaya mereka mengatakan Allah. Tengok, dia tahu Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta manusia, Allah cipta banjir, Allah cipta kemarau. Dia pegang benda tu. Cuma kita, tahu tak kita ni? Kadang-kadang kita yang mengaku Islam ni, kadang-kadang tak tahu benda ni. Kadang-kadang berlaku banjir besar, banjir berlaku sendiri. Tsunami berlaku sendiri, fenomena alam gunung berapi meletup, tenggelam Allah. Tapi orang Arab jahiliah yang Allah panggil dia musyrikin, yang dia jahil, tapi mereka percaya benda-benda besar Allah yang ciptakan. Maka tauhid yang kedua, tauhid fil khaliqiyah, maka tidak ada masalah apa. Dan kita pun tak payah bahaskan. Semua manusia boleh terima dunia ini ada Tuhan dia, langit ada Tuhan dia, bumi ada Tuhan dia, manusia ada Tuhan dia, kemarau ada Tuhan dia, ada orang yang buat, yakni Allahu Subhanahu wa taala. Maka tauhid satu, tauhid dua tidak ada masalah. Kita terima sebulat suara, tak payah berdebat, tak payah belajar itu. Jelas. Okey, yang ketiga. Ini yang ketiga ni penat sikit ni. Yang ketiga ini barulah kita nak belajar punca kita menjadi syirik. Yang ketiga dipanggil tauhid fil tasarruf. Tauhid fil tasarruf. Tauhid urus tadbir. Pengurusan dan pentadbiran. Bagaimana tauhid mengesahkan Allah dalam urusan tadbir. Ini saya nak sentuh sikit orang-orang Arab jahiliah ni. Orang Arab jahiliah dia kata perkara urus tadbir yang besar-besar, apa dia urus tadbir besar? Buat benda-benda besar, buat banjir, buat kemarau, buat tsunami itu, dia tahu Allah yang buat. Islam. Tapi berbezanya benda-benda kecil saja. Benda-benda yang melibatkan perkara remeh-temeh. Saya baca ni, pasal tengok nota masing-masing. Di sinilah yang ada perbezaan yang banyak antara manusia. Mula berbeza ni. Tauhid ini bermaksud hanya Allah sahaja yang mentadbir dan mengurus. Hanya Allah. Dia yang esa saja mentadbir dan mengurus. Ada yang terima dan ramai yang tak terima. Kita ni kalau kita terima, kadang-kadang kita tak sedar kita tak terima. Apa dia perkara paling besar? Besarlah benda yang setahun sekali, gempa bumi ke apa. Benda yang paling kecil? Benda kecil lah. Apa dia contoh benda kecil? Contoh yang selalu ulama buat, tali selipar putus. Maknanya tali selipar putus pun bawah urusan pentadbiran Allah. Tikus masuk rumah, masuk makan ikan kering kita pun, itu Allah uruskan semua sekali. Nasi kita basi pun Allah yang uruskan semua. Sampai ke tahap tu Allah suruh kita meyakini tauhid dia mengesahkan Allah dalam urusan tadbir. Tapi perkara-perkara ini langsung kita ambil berat. Bila tengok mana, bila saya tengok YouTube, bila banjir di Pahang, tengok air laju, mereka mula tu azan, Allahu Akbar dia azan. Lepas tu ya Allah, berbagai-bagai bentuk kalimah mengingati Allah, baru dia tahu perkara besar Allah yang buat. Dia tahu, tapi dia lupa sebenarnya. Tapi dia tahu. Tapi perkara-perkara kecil, tertinggal duit nak pergi, tertinggal kata cenggu nak pergi ke KL ke, benda kecil tu, ini pun Allah uruskan. Ini sepatutnya tu Allah nak uruskan. Tapi inilah yang orang Arab jahiliah tolak. Orang Arab jahiliah yang kita panggil jahiliah, yang perkara besar, banjir, kemarau, itu dia percaya Allah yang buat. Percaya. Tengok satu kisah Ikramah, anak Abu Jahal, tokoh orang yang paling jahat di Arab. Dia termasuk orang 4 orang yang dihukum bunuh dia orang ni. Jadi bila Nabi dah takluk Mekah pada 8 Hijrah, maka Ikramah ini sempat lari. Tapi nama dia dah digezek bunuh dah. Isteri dia pergi jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah
nasihati suami aku sendiri, aku ikut orang saja. Aku berjanji akan menasihatkan dia supaya dia kembali kepada memeluk Islam. Maka Nabi kata, okey, aku bagi sehingga petang. Maka sebut Ikramah lari sampai laut, tumpang kapal, laut kapal berlayar. Bila kapal berlayar, Allah turunkan gelombang besar. Bila Allah turunkan gelombang besar, klasik kapal kata, tuan-tuan, puan-puan semua, sekarang kita berdoa dengan Allah. Ini perkara besar, hanya Allah saja yang buat perkara ini. Ikramah kata, sedap. Dia kata, aku dengar cerita pun, Muhammad pun, inilah Muhammad isunya. Yang besar ini Allah, yang kecil pun Allah. Dan klasik kata pun, benar ini juga. Dia hidayah Allah bagi dengan itu. Maka dengan sebab mereka berdoa dengan Allah, Allah redakan gelombang dan kapal boleh berlabuh balik. Maka Ikramah jumpa isteri dia balik, dia kata cerita dia peluk Islam, dan Ikramah menjadi salah seorang sahabat Nabi yang hebat, yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan Islam. Tengok tauhid, tauhid hebatnya tauhid, keyakinan perkara besar pada Allah, perkara kecil pada Allah. Ini yang kita kena terapkan. Tetapi ini Al-Quran ulang, sebahagian besar manusia tak berfikir, sebahagian besar manusia tidak mengetahui, sebahagian besar walakinna aktsarun nasi la yaqilun, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Semua sekali Allah ulang. Sebahagian besar manusia tak berfikir, sebahagian besar manusia tak nak mengetahui, sebahagian besar tak nak bersyukur, sebahagian besar. Hanya sebagai kecil saja yang nak berfikir, hanya sebagai kecil saja nak mengaji betul-betul, mengaji tauhid. Ini punca kita lari tauhid, lari akidah. Kerana sebahagian besar manusia tak nak mengaji perkara-perkara kebenaran yang sebagai ini. Maka kalau orang Arab jahiliah yang kita panggil jahiliah berpahaman macam itu, kita apa lagi kita? Jawab sendiri. Jawab sendiri bila kita tauhid kita tak jelas, akidah kita tak jelas, kita hanya keturunan sahaja Islam. Sebenarnya tauhid kita jauh sangat daripada sebagaimana yang Allah wahyu, sebagaimana yang sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bahagian terakhir kita akan bahaskan perbahasan mengenai ilah. Perbahasan mengenai ilah. Jangan takut bahagian terakhir kita akan belajar, tapi lambat lagi lah. Mungkin minggu yang keempat nanti. Okey. Maka ada ramai yang tak terima, walakin aksarun nasila ya'lamun. Sebagai besar tak nak mengetahui benda tersebut. Ayat Quran ulang-ulang banyak sekali ayat Quran ulang. Betullah, sebagai besar manusia dihumbangkan ke neraka jahanam. Ini punca dia. Sebagai besar tak nak ambil iktibar sebagai sana kerana salah faham di sini. Kerana salah faham di sini akan memberi pesan pada tauhid yang keempat. Pasal tauhid ini dia umpama belon yang kita masuk angin, pam angin. Buncit dah. Kita tiup belon buncit dia. Ambil jarum yang kecil saja, cucuk dia, niscaya belon akan kempis. Begitulah akidah, begitulah tauhid. Tauhid kita dengan benda yang kecil, sekecil-kecil pergantungan tadi, akan Allah tak terima segala amalan kita. Buatlah amalan beribu tahun, buatlah amalan berjuta tahun. Tetapi bila kita melakukan kesyirikan yang kecil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan terima segala amalan-amalan kita. Berat tuan-tuan. Tauhid ni benda-benda yang kalau kita belajar, boring lah ustaz ni, sikit-sikit syirik, sikit-sikit tauhid. Dia kata macam tu. Tapi ilah sebenarnya yang menentukan nasib baik, nasib malang dia. Dia celaka ke, dia tak celaka ke, bergantung kepada tauhid sebenarnya. Bukan bergantung kepada perkara-perkara lain. Keyakinan. Lepas tu tengok Nabi Lut. Anak dia, isteri dia neraka jahanam, dia syurga. Nabi Nuh, anak dia, isteri dia masuk neraka, dia pasal apa? Tauhid, akidah. Akidah ni bukan perkara yang main-main. Okey. Baik tu Maka di sini kesalahan ini adalah kerana ada yang anggap Allah ada berkongsi mengurus alam dengan makhluk. Ini yang punca dia. Kita rasa ada pautan hati kita kepada perkara-perkara lain. Oh, Syekh tu pandai, tak apalah, dia ilmu tinggi. Dia tahu, kita minta dengan sikit. Dengan orang matilah. Orang yang dah mati. Seperti mana dalam penjelasan Al-Quran. Habis 3. Jelas yang 3 dah. Tauhid fil tasarruf ialah tauhid urus ta'bir. Allah nak ceritanya hingga Z, benda besar, benda kecil, daripada benda yang paling besar, menguruskan perjalanan langit, menguruskan bintang, bulan berjalan, matahari berjalan, makhluk yang paling besar, sehinggalah
tali kasut putus ataupun bertukar selipar, kita keluar ikik itu bertukar selipar. Ke tahap tu pun bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak pernah ingat mengucap subhanallah, tak pernah dah. Tak pernah mengucap. Dia ucap celaka ni curi selipar aku. Dah. Itu yang macam mana tu? Maknanya kita jauh lari daripada kepergantungan kepada Allah Subhanahu. Kita maki orang tu, kita maki orang ni, sama dengan banjir apa ni? Maki NGO tu, maki kerajaan, maki politician, maki semua maki. Pasal apa? Dia lupa yang banjir ini ialah Allah yang turunkan. Nak uji dah. Tapi pasal banjir ini benda yang besar, jangan-jarang berlaku benda yang besar sekali. Mungkin 10 tahun sekali, mungkin 30 tahun sekali, mungkin 100 tahun sekali. Maka jarang-jarang kita sebut nama Allah. Jangan-jarang nak azan, nak takbir, jarang. Pasal apa? Pasal kita hari-hari dihidangkan dengan masalah yang kecil-kecil. Orang butan duit tak bayar sebagai contoh dah. Orang pinjam selipar kita, orang cakap bohong, orang tu tak waktu, orang tu. Kecil-kecil tu. Itu hanya kecil-kecil tu sepatutnya. Kita lupa yang Allah. Kita ingat kerana manusia. Maka bila kita lupa perkara kecil atas urusan Allah, kita jangan sebut nama Allah. Bila jangan sebut nama Allah, Allah tak hadir dalam diri kita. Pasal benda-benda besar jangan berlaku. Itu dua. Okey, yang keempat, tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Tauhid uluhiyah. Apa dia tauhid uluhiyah? Ketuhanan. Memandangkan Allah sahaja yang ada sifat ilmu, Allah sahaja yang maha mengetahui, Allah sahaja yang maha kudrat. Dua sifat utama Allah ini. Dan kita tengok Imam Tafsir Ibn Razi tadi surah Ghafir tadi. Maka memandangkan Allah sahaja yang maha mengetahui. Setiap masalah kita hanya Allah tahu. Dah. Dan setiap permohonan kita untuk selesaikan masalah, Allah yang ada kudrat. Itu uluhiyah, ketuhanan Allah saja yang ada sifat-sifat tertentu. Ubudiyah, apa dia ubudiyah? Wal ubudiyah, ibadat. Apa dia ibadat? Ibadat ialah menghambakan diri, menjadi hamba abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk masjid solat dah, berdiri, rukuk, sujud pula, tunduk kepala di bawah tapak kaki member yang depan. Punggung kita ditinggikan sikit. Betapa hinanya kita gitu. Ibadat, apa dia ibadat? Merendahkan diri kita serendah-rendah, sehina-hina, tidak ada rendah lagi yang lebih hina daripada kita ketika itu. Untuk dalam usaha meninggikan setinggi-tinggi, seagung-agung saja Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang paling besar hingga perkara-perkara yang paling kecil di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sujud pada Allah. Itulah ibadah. Baru Allah terima. Kalau ibadah kita bukan tujuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan terima. Sebab itu orang yang makan tak ucap bismillah, orang nak keluar rumah tak ucap bismillah. Ini kaedah-kaedah ibadat. Nak tukar perkara-perkara yang bukan ibadat, nak tukar kepada beribadat, kita kena buat atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ibadat. Maka tauhid uluhiyah wal ubudiyah ialah tauhid ketuhanan dan ibadat. Yang ini kita akan bahaskan bab terakhir sekali, pasal dia tajuk berasingan perbahasan ilah. Itu bab sekali Okey, selesai bab jenis-jenis tauhid. Ini jelas semua. Jenis-jenis tauhid telah jelas. Kerana Al-Quran mula diturunkan pada mereka. Mereka siapa ni? Kepada orang Arab jahiliah. Kita akan belajar bab orang Arab saja malam ni. Kerana Al-Quran mula diturunkan kepada mereka, ini orang Arab jahiliah. Mereka itu kononnya mengaku mengikut Nabi Allah Ibrahim. Pasal Nabi Allah Ibrahim bawa Nabi Allah Ismail di Mekah ketika itu. Maka mereka mengatakan mereka mengikut agama Nabi Allah Ibrahim. Dia betul. Sebahagian kita sekarang lah. Kita sekarang ni agama ia dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebegitulah orang Arab jahiliah mengatakan, sabitkan dia mengikut agama Nabi Allah Ibrahim. Kita panggil ana Muslim, saya orang Muslim. Dia kata ana Hanif. Saya orang Hanif, agama Hanif, agama suci pada Nabi Allah Ibrahim. Sama. Tak? Cuma Allah nak membezakan dia yang kononnya mengikut Nabi Allah Ibrahim dalam ayat lain.
hanifan musliman. Hanif yang muslim sejati. Apa bezakan? Hanif yang dikatakan, diwaruakan oleh orang Arab itu bukan Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebenarnya. Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ialah Hanif sebagaimana yang diajak oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab tersalah faham. Sebagaimana orang-orang kita yang tersalah faham mengenai ajaran kita sekarang ni. Dia kata dia ikut Islam dah tapi tak nak ikut Nabi. Dia mengata ikut Nabi kita tapi dia buat amalan-amalan yang bid'ah. Sama tak sama? Konsep dia. Orang Arab mengatakan dia ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dia buat haji, dia bagi makanan haji, dia solat, dia ambil wudu, dia nikah kahwin, ada tolak ba'in, ada tolak semua sekali. Semua ada. Dalam masa yang sama, dia buat perkara-perkara syirik. Bila nak pergi tawaf di Kaabah, dia tawaf secara berbogel, telanjang bulat. Untuk dia saja. Untuk orang luar pada Mekah, tak boleh kena pakai pakaian ihram. Pasal apa? Pasal dia orang suci. Dia duduk Nabi Allah Ibrahim, duduk di Mekah, orang suci, tak ada dosa. Kalau dia pakai kain ihram, takut-takut. Kain ihram itu dibeli daripada hasil-hasil riba, hasil-hasil yang tak sah. Hasil-hasil yang tak suci. Maka dia kata, baik kita berbogel, tidak ada sebarang dosa yang menyekat di pakaian kita. Itulah fahaman orang Arab Jahiliah. Nanti kita akan faham orang Arab Jahiliah, perangai dia. Mereka ikut Nabi Allah Ibrahim, tapi mereka rosak akidah dan amalan. Maka atas fakta tersebut, Allah angkat dan pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betulkan akidah dan amalan mereka. Yang kononnya mereka teman Nabi Ibrahim. Kita kena tahu bahawa musyrikin Mekah itu adalah fahaman baru agama. Bukannya seperti orang yang tak tahu langsung agama. Tapi fahaman agama mereka salah. Mereka hanya mendengar ajaran tok nenek mereka sahaja. Sama tak sama dengan sebagian besar masyarakat kita sekarang ini? Mereka beragama hanya mengikut datuk nenek moyang mereka, bukannya berdasarkan dalil dan bukti daripada Al-Quran dan hadis. Bila kita kata kepada mereka, kenapa tak ada dalil setiap amalan? Dia kata dalil ini untuk ustaz-ustaz saja, untuk orang awam tak payah pakai dalil. Ada ustaz-ustaz dalam TV itu cerita bab-bab macam masya-Allah. Begitu jauh sekali dia orang. Begitu jauh sekali dia orang tak nak bagi orang mengikut ajaran benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang beramal, bagi mereka yang i'tiqad akidah dia bukan dalil itu, maka dikhawatiri mereka mengikut ajaran tok nenek dan khawatir sebagaimana orang Arab Jahiliah dengan mengaku yang dia mengikut Nabi Allah Ibrahim. Tapi faham mereka agama salah. Tengok Tapi mereka ingat mereka yang betul. Tengok ni. Orang Arab ingat agama mereka yang betul pasal dia mengikut Nabi Allah Ibrahim. Dan yang ikut ajaran Nabi Muhammad itulah golongan yang murtad. Tengok. Yang mengikut ajaran Nabi Muhammad itulah dia kata ajaran yang salah. Nampak tak? Sama tak sama sekarang ni? Masyarakat melabelkan dengan orang yang nak mengaji Al-Quran Sunnah sebagai fahaman sesat. Sedangkan kalau ikut ni, mereka yang tak mengikut betul-betul Nabi itu yang tak betul, tapi mereka melabelkan orang lain yang tak betul. Maka kalau tengok di sini lebih kurang 2 kali 5 kali 2 dengan orang Arab Jahiliah yang mengaku mengikut Nabi Allah Ibrahim, tetapi dia melabelkan Nabi Muhammad sesat, tak nak ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim sebegitu. Ini amat penting untuk kita ketahui. Kerana perkara syirik amat bahaya. Perkara-perkara syirik amat bahaya. Kalau kita buat saja satu syirik, sudah tentu tidak ada harapan masuk syurga. Tengok betapa pentingnya syirik. Kalau kita buat satu syirik saja, kita tak sempat bertaubat, kita tak mampu masuk syurga, kekal neraka selama-lama. Amat mengerikan. Kita duduk dunia ni 70 tahun, 60 tahun lama dah rasa, tapi duduk sana tidak ada langsung, tidak ada peluang, langsung tidak ada harapan untuk keluar daripada neraka jahanam. Semoga Allah pilih kita untuk jadi ahli syurga dan jauhi daripada perkara-perkara kesyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama kita kalau kita bayang balik sebagai belu kita masuk dalamnya, satu jarur saja belum pecah. Tadi kita dah buat dah. Saya rekan-rekan baca sendiri kali ni. 1 dan 2 okey. Ini pun perkara Mu'tazilah pun tidak ada tak payah baca lah. Ini kena tuan-tuan kena tanya Ustaz
asli nantilah perkara dikaitkan dengan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah golongan yang lebih akal daripada dalil syar'i, dia menggunakan logik akal dia. Walau bagaimanapun ahli-ahli tafsir Mu'tazilah ada kita pakai. Contohnya ia bernama Zamakhsyari. Zamakhsyari bahasa dia lughah, dia bahasa amat hebat, maka ahli tafsir iktiraf dia pasal golongan Mu'tazilah ini dianya sesat tapi tak kafir. Sebagian besar ulama mengkategorikan Mu'tazilah ini dia tak kafir tapi dia sesat saja. Maknanya dia last kali dia akan masuk syurga jugalah kalau tengok dengar berbagai-bagai fatwa lah. Okey, kita baca tauhid yang ketiga. Ni baru nak baca tauhid yang ketiga. Tadi pun saya dah ulang dah. Ini dalil bukti lah. Dalil bukti tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Baca sendiri dalil bukti, tengok buka Quran nanti surah Yunus ayat 3, surah ayat 3, surah Ar-Ra'd ayat kedua, surah As-Sajadah ayat yang kelima. Baca sendiri dan jelas sendiri maksud dia. Saya jelaskan semua tadi dah. Urusan pentadbiran benda besar, benda kecil di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan tauhid peringkat keempat pun dah cerita dah tadi. Tauhid uluhiyah wal ubudiyah. Baca tengok balik dalam ni, tengok rujuk Quran balik, tengok dalil bukti dia betul ke tak betul yang kita cerita tadi, dalil dan buktikan semua sekali, dalil bukti yang semua sekali. Jadi musyrikin Mekah beriktikad, tengok musyrik orang Arab Mekah, nak banding kita ni. Kenapa saya cerita macam ni? Pasal kita ni manusia orang Melayu ni lebih kurang aja dengan orang Arab ni. Pemahaman dia. Takut-takut ada pada kita perasaan macam ni. Tengok musyrikin Mekah beriktikad, dalam hati musyrikin Mekah beriktikad, yang perkara remeh-temeh ditentukan, diuruskan oleh entiti lain selain Allah. Tengok. Cek diri kita lah. Benda-benda kecil tadi yang saya cerita pasal bertukar selipar tali putus, tikus masuk rumah tadi. Adakah kita rasa Allah yang urus takbir benda tu? Maka jawab sendirilah. Maka jarang sekali kita rasa benda itu kita nampak. Taklah, tikus banyak sangat jiran sebelah bela. Kita nampak asbab saja. Kita nampak asbab. Jiran sebelah ada tanam pokok, buang makan makanan, tikus banyak, tikus masuk rumah kita. Kita menyalahkan benda tu. Tak pernah sekali kita ingat Allah. Tak pernah sekali kita berdoa dengan Allah. Tak pernah sekali kita bergantung harap pada Allah atas perkara-perkara kecil. Nak cerita di sini yang saya nak highlight sangatnya, kita perlu ubah hari ini. Perkara-perkara kecil kita kena melazimi. Setiap perkara-perkara kecil kita kena melazimi lidah kita menyebut subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, bismillah. Ini tidak ada pilihan. Kena melazimi. Kalau tidak, tenggelam. Allah tenggelam. Pasal apa? Pasal kita ingat perkara-perkara kecil ini, perkara-perkara remeh-temeh ini, perkara biasa saja. Sakit perut, cari tu, sakit perut, cari ini. Benda-benda tu, benda-benda yang kecil-kecil ini. Mereka anggap ada wakil Allah. Ini lagi tu lagi. Mereka anggap ada wakil Allah yang menguruskan perkara-perkara kecil-kecil. Ini pun lagi teruk lagi. Ada wakil Allah pula atas perkara-perkara kecil. Sebab tu nak keluar rumah, kita ada petua-petua tertentu untuk kita pelajari. Nak masuk hutan, ada petua-petua tertentu. Nak pergi mancing, ada petua-petua tertentu. Nak tanam pokok, ada petua. Semua petua. Kenapa petua? Pasal kita rasakan ada Allah lantik orang lain untuk urus tadbir benda ni. Siapa dia orang lain tersebut? Siapa dia orang lain yang Allah urus tadi? Dalam Al-Quran, 4 golongan yang paling-paling rapat dengan Allah. Ia selalu berurusan. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Nabi. Yang ketiga, wali. Yang keempat, jin. 4 ni. Quran cerita 4 ni. 4 ni pasal apa? Kita rasa dia tahu, kita rasa dia boleh selesai masalah kita. Lepas tu bila kita masuk hutan, tak? Macam tu Haji Nizam masuk hutan, tahulah sekarang ni dia guna 4x4 tu. Tabik tuan ada tak ada? Nak kencing, tabik tuan, cucu nak kencing sekejap. Kita merasakan, kalau kita tak bertabik, tak mengucap tubuh, kita rasa ada benda lain yang akan memudarat kita. Orang lain tahu kononnya. Orang lain ada kudrat kononnya. Allah tenggelam. Kamu pun makhluk, aku pun makhluk, jangan kacau aku. Ada ni. Pasal kita buat dulu. Kamu pun makhluk, aku makhluk, jangan kacau aku tak kacau kamu. Ini lazim. Kita lazim ingat ungkapan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu. Tak nampak. Pasal tak nampak. Kita tak belajar perkara-perkara kecil pun di bawah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai perumpamaan, so kita faham ni,
pengurusan di kampung tak perlu sampai minta kepala Perdana Menteri. Bukan politik ni. Nak ceritanya perkara kecil peringkat kampung tu, nak gotong royong bersih EQS ni, tak payahlah minta dengan Datuk Najib, bukan Perdana Menteri ataupun Agong contohnya. Itu pemikiran kita. Nak buat perkara kecil ni cukup-cukup orang biasa je lah. Panggil dengan JKK ke panggil dengan siapa-siapa saja yang tolong boleh bersihkan surau, bersihkan kampung. Memadai. Kenapa? Pasal pemikiran kita, orang besar sibuk, PM sibuk, Agong sibuk, Menteri sibuk, yang tak sibuk orang kampung saja. Pemikiran macam dia kata Allah tak pandang pun benda kecil-kecil ini. Allah tengok buat benda-benda besar saja. Benda-benda kecil ini benda rijalul ghaib, benda-benda yang dia puja, yang satu ustaz tu kata tu boleh seru rijalul ghaib ni. Apa dia rijalul ghaib ni? Jin lah. Dia jaga abang kawasan. Pajarah ada kawasan dia, hutan Elmina ada kawasan dia, semua ada kawasan penjaga. Dia mengatakan ada penjaga. Penjaga itulah yang dia minta sebenarnya. Maka mereka samakan pemerintah dunia dengan kerajaan Allah Ta'ala, sedangkan Allah tak serupa dengan makhluk. Dalam segenap hal kita kena minta kepada Allah sebagai Nabi ajar. Ni pun contoh TV. Kalau tali kasut putus pun mintalah kepada Allah. Wahai Allah, tali aku putus, Allah gantilah tali lebih baik, ya Allah. Sebab kita atur. Kita tak pernah bukan contoh saya, tak pernah ungkapan benda-benda kecil macam ni Allah masuk dan kita tak tenggelam. Maka tapi Allah kata sebelum minta kepada makhluk kena minta dengan Allah, bagi tahu Allah Subhanahu wa taala dulu. Kena minta kepada Allah dahulu. Kesimpulannya, kecil maupun besar kena minta kepada Allah. Kita kena ingat yang tidak akan masuk syurga mereka yang berakidah syirik. Ulang lagi. Kena ingat, tidak masuk syurga orang yang berakidah syirik. Syirik adalah salah satu sebab boleh menjadi kafir. Kafir banyak sebab. Hempas kitab kafir, tapi kafir syirik ini kafir yang paling besar, yang kafir yang masuk neraka tidak keluar selama-lamanya. Kita katakan salah satu kerana bukan saja boleh menyebabkan kufur. Kerana pentingnya perkara tauhid dan syirik ini, 80% Quran berkata-kata tentang tauhid. Ini dia berdasarkan kata-kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata ayat-ayat hukum hakam dalam Al-Quran 500 ayat. 500 daripada 6,000, lebih kurang itulah, lebih kurang 80%. Telah jelas yang musyrikin Mekah telah mengamalkan syirik. Oleh itu, untuk memperbaiki akidah mereka, Allah utuskan Nabi besar Nabi Muhammad mereka membawa Al-Quran. Maka untuk memperbaiki akidah kita, tengok ni, Allah tengok ni, untuk memperbaiki akidah kita, tidak ada cara lain. Kita kena rujuk pada Al-Quran, yakni belajar, memahami, bertadabbur, beramal dengan Al-Quran. Ini sahaja yang boleh menyuluh akidah kita. Kalau tidak, kita tak tahu adakah isteri kita akidah yang betul, anak kita akidah yang betul, kita tahu. Kalau tak belajar Al-Quran, benda lain. Masing-masing baca Al-Quran, masing-masing faham Al-Quran, baru Allah suluh hati kita. Kita ini akidah jelas ataupun akidah yang tidak jelas. Oleh itu sangat penting untuk pelajar tafsir Al-Quran yang belajar akidah, untuk mengetahui tentang Arab Mekah dan awal jahiliyah. Kena belajar orang Arab jahiliyah. Kenapa? Dari sudut akidah. Kerana kalau tak tahu, kita tak faham dengan akidah, kemas tentang akidah. Seumpama kita hendak menyembuhkan satu penyakit, kita kena tahu apakah penyakit itu. Ini dipanggil diagnosis. Kalau Quran ini dikira sebagai ubat, maka akidah Arab jahiliyah itulah sebagai penyakitnya. Nak tahu penyakit yang boleh sembuhkan Al-Quran, siapa pesakit dia? Nak tahu pesakit dia, orang Arab jahiliyah lah penyakit dia. Kenapa? Pasal dia syirik yang salah. Jadi, apa dia syirik orang Arab jahiliyah? Sama tak sama dengan syirik kita? Kalau sama, kita pun kena berubat juga dengan Al-Quran juga. Oleh itu, kita kena tahu apakah fahaman dan amalan mereka yang salah. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita teruskan. Seperti mana kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata, annama tankudu uril islami urratan iza nash'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya akan putus rantai-rantai Islam satu demi satu, urratan, satu demi satu. Iza nash'a fil islami, sekali lahir dalam umat Islam, man la ya'riful jahiliyah, yang tidak faham, tak kenal apa itu Arab jahiliyah. Rantai Islam akan putus kita ni. Rantai Islam, apa dia rantai? Rantai ni dia cerita yang bulat-bulat tu, dia gabung sekali menjadi satu rantai. Rantai tu akan putus. Kenapa putus? Kalau kita tak belajar hal ehwal orang Arab jahiliyah. Pasal
kesyirikan dia yang Al-Quran nak ceritakan berpunca daripada yang Al-Quran nak tegurkan, maka kesilapan mereka ialah kesilapan yang ada yang dalam Al-Quran. Maka Al-Quran tegur itu, senang orang kata kita kena belajar ahwal Arab jahiliah, kita tahu apa dia akidah dia, tahu apa amalan dia, maka kefahaman kita mengenai dia, barulah kita boleh memperbetulkan kita. Lagi 5 minit boleh? 5 minit bagi 5 minit lagi. Okey, keempat-empat tauhid itu mesti berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, tidak boleh kurang lagi itu. Dalil-dalil yang begitu kukuh yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dalil yang qat'i tidak sama dengan dalil yang zuni, ianya dalil, tapi tidak sekuat qat'i. Bila bercanggah dalil qat'i dengan dalil zuni, kita kena pegang pada dalil qat'i, kita tafsir semula dalil zuni tadi. Okey, masuk bab yang sebenarnya nak ceritalah. Nak belajar malam ni bab orang Arab jahiliah. Siapa dia orang Arab jahiliah yang kita masa belajar sekolah rendah, sekolah menengah dulu, kutuk dia macam dia kata-kata. Bagi kita orang Arab jahiliah orang yang bodoh, orang yang tak tahu mengaji, orang kosong, lebih teruk daripada orang asli. Kita fikir macam tu. Pasal penerbit buku zaman dulu dia tak mengaji bab ni, dia reka saja. Dia anggap orang Arab ni orang yang amat-amat bodoh, tak tahu apa. Itu pandangan dia. Jadi kita nak belajar. Betulkah dia ni bodoh? Betulkah dia bukan ahli agama? Siapa dia sebenarnya? Baru kita nak belajar awal orang Arab jahiliah. Jadi bila kita faham keadaan Arab jahiliah, bila kita baca Quran, terjemahan Quran, baru kita nampak kenapa Allah ugut, Allah ancam, Allah bagi khabar gembira, Allah kesal, ada syikayah, Allah merintih, degilnya pasal berkaitan rapat dengan orang-orang Arab jahiliah. Bila kita dah faham dah perihal orang Arab jahiliah, baru kita boleh nampak, boleh faham Al-Quran. Sebab itu salah satu ciri-ciri nak 15 ciri yang nak tafsir Al-Quran, orang yang kena mahir peribahasa budaya orang Arab. Kegagalan memahami budaya Arab, kegagalan memahami budaya Arab, kegagalan memahami syiar-syiar Arab, tak mampu nak tafsir Al-Quran. Tapi kita ni baca tafsir saja. Ahli tafsir zaman dahulu lah. Ahwal ataupun keadaan Arab jahiliah boleh pecah pada dua bahagian. Nak belajar orang Arab jahiliah ni, kita pecah dua bahagian orang Arab ni. Apa dia? Amalan mereka yang sama dengan Quran dan berlawanan dengan Al-Quran. Maknanya dua perkara. Akidah. Yang pertama, akidah sama dengan Al-Quran, akidah yang berlawan dengan Al-Quran. Dua perkara. Amalan yang sama dengan Al-Quran, amalan yang bercanggah dengan Al-Quran. Dua-dua dia ada. Akidah yang sama pun ada, yang berbeza pun ada. Amalan, apa dia amalan? Amalan dengan Allah dipanggil ibadat. Hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia dipanggil adat. Adat ataupun ibadat, apa dipanggil amalan. Orang Arab jahiliah ini pun sama. Ada sama dengan Al-Quran, ada berbeza dengan Al-Quran. Jadi kita akan baca satu tu. Apa dia yang berbeza, akidah berbeza? Apa dia amalan berbeza? Apa dia amalan yang tak sama? Apa dia amalan yang sama? Apa dia akidah yang sama dengan Al-Quran? Ini yang kita akan belajar minggu depan. Nak kenal siapa Arab jahiliah. Aspek-aspek akidah yang sama, apa dia? Akidah yang berbeza, apa dia? Kita sambung minggu sekali lagi. Kalau boleh kita cari masa lah, kita cuba cepat habis Cik Ustaz. Kalau boleh kita cari masa yang sesuai. Saya korbankan sikit masa, kita habiskan perbahasan ilah ni, supaya nak suruh tuan-tuan semua kenal apa itu syirik, apa itu ilah, dan akidah kita akan menjadi kuat, amalan kita akan menjadi strong. Maka insya-Allah bila kita faham akidah, amalan-amalan akan mengikuti segala akidah yang jelas, akidah murni yang ada pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi wa rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.